Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustaz Halim dalam pelajaran teknik menjawab soalan UPKK. Ustaz fokuskan pada soalan-soalan berkaitan dengan UPKK. Kali ini Ustaz akan kongsikan secara ringkasnya berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan dalam UPKK subjek jawi. Pada subjek jawi dia ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B. Bahagian B kita akan sambung lepas habis yang bahagian A dulu. Okey. Ada 70 markah, bahagian B 30 markah. Apa soalannya? Yang pertamanya bulatkan. Bulatkan ini 10 markah. Gariskan jawapan ataupun isi tempat kosong ataupun sesuaikan. Ada 3 jenis soalan ni. Kadang-kadang dia datang gariskan jawapan, kadang-kadang dia bagi isi tempat kosong, kadang-kadang dia suruh sesuaikan. Kes tu 5 markah saja. Yang ketiganya susun perkataan menjadi ayat sempurna. Maknanya dia bagi perkataan yang tak sempurna. Saya pergi kedai, ditulis kedai saya pergi ke kedai, pergi kedai saya, macam tu. Jadi kita susun balik. Kes tu ada 10 markah. Isi tanda baca. Tanda baca ni antara soalan yang senang lah. Soalan yang senang. Tanda baca 5. Tanda baca apa dia? Tanda soal, titik, noktah ataupun tanda pikat kata, itu tanda-tanda dia. Isi je tempat dia. Mengikut ayat yang sesuai. Yang ke-5 sini, sesuaikan perkataan. Ini perkataan pula. Ada 10 markah. Nanti kita akan tengok apa dia. Rumikan. Ini satu-satunya soalan dalam UPK yang dibenarkan untuk tulis rumi. Lain-lain semua dilarang. Tulis rumi tak ada markah. Walaupun betul tak ada markah. Kecuali dalam pelajaran jawi. Ini sahaja dibolehkan tulis rumi. Iaitu pada soalan rumikan. Sebab dia suruh rumikan, kita kena tulis rumi lah. Kalau tulis jawi juga tak ada markah lah. Tulis rumi dapat markah. Sini sahaja tempat dia. Satu-satunya dalam pelajaran UPKK ni. Dalam kuis UPKK, rumikan kat sini je. Lain tempat jangan sesekali guna rumi. Buat jawi, walaupun ejaan kita tak berapa nak betul sangat, tapi kalau untuk pelajaran lain, insya-Allah penanda kertas tu dia akan bagi markah sebab dia memahami jawapan dia. Yang seterusnya jawikan. Ni kena jawikan lah. Yang ni kita tengok betul-betul ejaan dia. Dan yang akhir sekali, jawab berdasarkan petikan. Okey. Ustaz akan tunjukkan di sini, kongsikan bagaimana cara kita nak jawab dengan betul. Sebab ramai Ustaz selaku penanda kertas UPKK, Ustaz jumpa banyak yang jawab tak ikut arahan. Arahan lain dibuat lain. Yang tu Ustaz nak tunjuk, nak kongsikan supaya murid-murid yang tengok ni jangan buat macam apa yang Ustaz akan tunjukkan ni. Walaupun dikira tak ketara dia punya kesalahan dia, tapi sebenarnya menjadi satu tanggungjawab lah Ustaz kongsikan benda ni. Harap tak ada. Sebab Ustaz sebagai penanda, Ustaz rasa macam kenapalah murid ni tak nak ikut arahan. Dia suruh bulatkan, dibuat pak segi, dibuat bintang. Itu tak nak tu. Sebab dia suruh bulat. Kita bulat lah. Macam mana cara dia? Okey, kejap lagi Ustaz tunjuk satu-satu. Kita ambil yang pertama dulu lah. Bulatkan jawapan ni. Okey, ada 10 markah di sini. Okey, ini soalan jenis yang pertama. Bulatkan ejaan yang betul. Arahan dia bulatkan di sini. Kita kena dapatkan di sini. Bulatkan ejaan yang betul. Baik, tengok cara jawab dia. Nombor 1, ini contoh saja. Tapi soalan ni pun dah pernah naik. Ustaz ambil satu contoh. Kami menaiki, isi tempat kosong ni, ada jawapan dia, ke Pulau Tioman. Apa jawapan dia? Alif, ferry. Baca dia ferry. Jadi mestilah jawapan dia ferry. Cuma dia tahu ejaan ferry yang betul yang mana. Okey, yang kedua ferry. Naik ferry. Yang ketiga, yang alif bajim free. Yang ke dal peri. Okey. Apa jawapan yang betul? Kalau Ustaz mestilah nak naik free kan. Jim free. Menaiki free je ke Pulau Tioman. Macam tu. Okey, salah sebenarnya. Jangan naik free naik ferry. Jadi jawapan dia adalah alif. Cara bulatkan ejaan, kadang-kadang murid ada salah faham. Dia nampak ejaan. Ini ejaan betul, jadi dia bulat kat sini. Itu yang dikatakan salah. Salah.
Bukan salah jawapan, jawapan betul, tapi salah arahan. Arahan bulatkan je di sini dibagi alif, ba, jim, dal. Jadi kat sini yang kita kena bulatkan. Ini yang kita kena bulatkan. Boleh faham? Ini jangan bulat pada perkataan. Baik. Ini cara yang betul dan ini saja satu-satunya cara yang kena buat. Tetapi Ustaz nak cerita di sini, murid bukan saja buat macam ni. Ramai yang buat. Okey, antara yang Ustaz jumpa. Ustaz buat dekat sini, antara yang Ustaz jumpa, yang pertamanya dia bulatkan sekali terus semua. Ini salah. Bukan salah jawapan, salah cara buat ni. Yang keduanya, dia pangkah. Selalu juga, banyak juga Ustaz jumpa jenis macam ni, jenis pangkah ni. Yang ketiga, kesalahannya, dia tip macam ni sahaja. Dia buat macam ni saja. Yang keempat, banyak yang keempat, dia bulat dah betul, tapi dia celoreng pula kat dalam dia. Ini. Ini pun jangan sesekali buat macam ni. Okey. Yang kelima. Ada lagi ya. Yang kelima dia buat macam mana? Dia lorek. Itu. Okey, ada 5 kesalahan tak mengikut arahan. 5 cara jawab yang tidak mengikut arahan. Yang ni dilarang sama sekali. Tolong. Ya, murid-murid jangan buat macam ni. Menyusahkan penanda. Penanda, contohnya macam ni. Apa yang berlaku? Bila dia pangkah, masa penanda mengira markah, tiba-tiba dia nampak pangkah. Tanda yang sepatutnya dah betul kat sini, yang tanda right warna merah tu, dah, tapi dia tak kira, dia ternampak kata ada pangkah dekat sini. Jadi markah dia tak dikira itu, dia terus kira yang lain. Itu antara salah satunya mengelirukan penanda. Yang keduanya, jawapan dia salah, tapi disebabkan dia buat macam ni, yang kira tu dia nampak kata, betul. Dah jadi masalah pula. Dah jadi macam terlebih markah pula. Tapi kadang-kadang kalau dia nampak terlebih markah, okey. Tapi kalau penanda tu nampak kata ni, betul. Ini bukan cara dia jawab. Penanda dah tanda kat sini betul. Tapi penanda sangkakan ini adalah cara dia jawab. Jadi penanda pun tak kira. Kalau jadi macam tu, hilang markah kita. Kita dah bertanda betul. Tapi disebabkan penanda tu sangkakan. Penanda dia ada kadang-kadang terlepas pandang, bukannya dia cuai, tapi kadang-kadang berlaku disebabkan cara murid jawab tu. Dan yang bulatkan ni, yang ni mengelirukan juga. Sebab apa? Sebab jawapan dia sepatutnya dal, tapi tiba-tiba dia bulat macam ni, dia hitamkan, dah tak nampak alif baju, macam seolah-olah tak nampak huruf jawapan dal kat mana. Itu sebahagian penanda. Dan Ustaz sini ada rasa macam tu. Tapi Ustaz memang bagi betul lah. Tapi Ustaz ada perasaan, kenapa ni dah tak nampak dan macam tu. Jadi jangan menyusahkan penanda. Kita jawab soalan ikut arahan, senang. Kita senang hati, penanda pun senang hati. Sama-sama senang hati. Yang itu betul. Okey. Baik, ini yang pertama kesalahan. Kita pergi ke yang kedua. Kita sambung, iaitu gariskan jawapan ataupun isi tempat kosong, ataupun ada soalan sesuaikan. Okey, yang ni kita tengok apa kesalahan dia. 5 markah. Okey, ini contoh soalan yang seterusnya. Soalan gariskan jawapan. Soalan yang kedua. Soalan ni macam-macam lah bentuk soalan dia. Tapi Ustaz ambil contoh di sini ialah contoh untuk jenis-jenis ayat. Dan ini lagi senang pada jawapan yang soalan bulatkan tadi. Sebab bulatkan tadi dia ada 4 jawapan yang kita kena pilih. 4. Yang sini senang sebab ada 2 jawapan sahaja. Ayat nafi ke ayat seru. 2 jawapan, lagi senang. Kalau tak tahu jawapan, hentam, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu je. Tapi kalau boleh, kena tahu lah, senang saya. Jadi ayat ni. Wah, cantiknya beg sekolah awak. Okey, ini adalah ayat seru. Ayat seru jawapan dia. Cara dia, yang Ustaz nak cerita di sini, Ustaz bukan nak ajar cara jenis-jenis ayat, Ustaz nak ajar cara jawab. Ikut arahan, gariskan.
Cara gariskan? Itu ambil pensil awak tu pembaris, penting pembaris. Jangan guna tangan saja, tak beradab. Bagi Ustaz macam tu tak berapa adab. Adab belajar tu tak ada. Guna pembaris, letak pembaris garis. Ayat seru. Ambil daripada penanda tengah ni, ayat seru bagi jelas. Ini yang betul ni, satu saja. Ini saja cara. Tapi ada yang orang jawab macam ni. Antaranya dibulatkan. Ustaz ada jumpa bulatkan macam ni. Ada yang gariskan tapi dia tak garis kat bawah, dia garis tengah-tengah macam ni. Itu pun jangan buat. Ada yang bulatkan macam ni dan ada yang lorek. Pun ada juga Ustaz jumpa, tapi segelintir sikit sangat. Seorang dua tu yang berlaku macam ni. Dalam Ustaz tanda beratus-ratus kertas, ada juga Ustaz jumpa. Jadi Ustaz kongsikan sini pengalaman Ustaz. Dan yang paling mengelirukan yang Ustaz jumpa, iaitu cara dia buat macam ni. Dia garis tengah-tengah. Dia ambil dekat sini sikit, dia ambil dekat sini sikit. Separuh sini, separuh sini. Yang ni memang kita tak boleh nak bagi apa lah. Kena bagi salah je lah. Tak boleh nak buat apa lah. Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan sesuaikan. Cara sesuaikan yang betulnya ialah, baik, kalau tengok di sini kita ada haiwan, kenderaan, sayur, buah-buahan, bunga. Sesuaikan apa yang kita kena buat. Yang pentingnya kita kena ada pembaris. Masing-masing wajib kena ada pembaris. Okey, cara sesuaikan senang saja. Letak pergi tengah-tengah. Ambil haiwan. Mana haiwan? Ros? Bukan. Duku? Bukan. Sawi? Bukan. Bas pun bukan. Singa? Ni jawapan dia. Okey, letak dan garis. Nampak? Kenderaan, ros bukan, duku bukan, sawi bukan, bas kenderaan. Letak di tengah-tengah, tengah-tengah sini. Letak pensil dan pembaris, gariskan. Okey, itulah cara yang betul. Jangan buat selain daripada macam ni. Baik, Ustaz ada jumpa. Ada murid yang kreatif, cara jawab dia seni, nampak cantik. Baik. Haiwan dengan singa sini. Cara jawab dia seni, nak tunjuk seni. Bentuk dia. Jawapan dia betul. Haiwan, singa, okey. Dua, bas, kenderaan dengan bas. Betul jawapan dia. Kenderaan, bas. Sayur, sawi, okey. Betul jawapan dia. Tapi bila kita tengok macam ni, kita boleh nampak okey. Tapi kalau dia mari buah-buahan, ros, duku. Ni buah-buahan adalah duku. Mari bunga selagi, last ni. Ini cara jawab dia. Tapi bila sampai ke penanda soalan, dia akan keliru. Dia nampak haiwan. Dia nampak dia ikut. Haiwan, bas. Bas rupanya. Salah lah. Kenderaan. Pusing balik sini. Bunga rupanya jawapan dia. Pergi ke bunga. Dah terbalik dah salah. Sayur. Nampak serik juga. Sawi. Okey, yang ni betul. Nampak satu langkah je lah. Buah-buahan boleh patah balik ke kenderaan. Buah-buahan boleh balik ke haiwan. Buah-buahan boleh pergi ke duku. Betul lah kalau pergi situ. Buah-buahan boleh pergi ke ros. Cara jawab ni salah. Okey, jangan jawab macam ni. Baik, satu lagi. Yang Ustaz pernah jumpa. Jawab dia haiwan, singa. Okey, letak pembaris, garis. Sepatutnya gitu je, cukup. Tapi tak, dia 1, 2, 3. Siap buat triple lagi. Hat-trick. Hat-trick kat sini. 1, 2, 3. 3 kali garis. 3 kali. Semuanya 3. Tak perlu. Buat sekali saja. Baik. Yang satu lagi, yang ni yang paling kreatif. Yang Ustaz pernah jumpa. Memang ada yang buat. Yang ni memang tak boleh nak kata lah. Dia punya seni dia tahap dewa lah. Memang tahap tinggi betul cara dia jawab. Okey, haiwan, singa.
Dekat je, tapi disebabkan ilmu dia tinggi, dia punya pusing ni. Pusing, patah balik sini. Pusing. Terus mari sini ni. Si anak panah lagi ni. Dia punya cara jawab dia. Nampak tak? Ilmu tinggi, tapi tak guna sebenarnya. Okey, satu boleh lagi. Kalau kita tengok, senang. Kita tengok pun dah tahu, betul. Tapi kalau dia mari dua, kenderaan, nak pergi ke bas ni. Nak pergi ke bas, dia punya pusing. Oh. Pusing tu. Pusing. Baru mari jumpa bas. Nampak? Cara jawab ni, ustaz pun tak tahu nak kata apa lah. Memang ilmu dia tinggi. Nampak macam mana kan? Sayur pergi ke sawi ni dekat je sepatutnya, tapi tak, dia pusing dulu ke sini, patah balik sini, dia main jalan jauh ni, tak main dekat-dekat dia, terus pergi ke sawi. Lagi buah-buahan, habis dikacau soalan dekat atas ni, pergi ke buah-buahan. Bunga last sekali, pusing lagi, pusing. Ni. Oh, dah lagi. Nampak tak? Skill yang Ustaz surrender lah kalau yang jawab macam ni. Apa yang Ustaz? Jadi Ustaz sekali tengok saja, Ustaz tak ada masa nak cari ya. Kalau ikutnya Ustaz tak ada masa nak ikut jawapan ni, betul katanya. Satu ni nak cari. Betul lah jawapan dia. Bukan kerja. Jadi kalau yang buat macam ni, Ustaz akan tolong dia. Ustaz akan buat semula, sesuaikan untuk dia. Buat satu A di sini, B di sini, A di sini, B di sini. Ustaz akan buat macam tu lah. Apa yang kemudian Ustaz buat apa? Ustaz ambil pembaris, sesuaikan sekali lagi. B dengan B, A dengan A. Itu jawapan dia. Itu makan dia. Jadi Ustaz pangkas sekaligus keseluruhan dia. Sepatutnya dia dapat 10 markah ke 5 markah sini, dapat kosong walaupun jawab betul dan jawab habis masa yang lama untuk buat saya. Jadi tolong jangan ada macam ni ya. Jangan harap Ustaz tak jumpa lah yang macam ni. Okey. Itu untuk soalan ni. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, kita sambung yang ketiga lah, susun perkataan. Susun perkataan ni menjadi ayat sempurna. Okey, macam mana cara pemarkahan ni? Kita akan tengok pemarkahan untuk susun perkataan. Soalan susun perkataan menjadi lah, mana pula tahu. Okey, menjadi ayat sempurna. Ingat perkataan ni, sempurna. Okey. Untuk soalan ini, cuba kita tengok. Bertugas, ini contoh soalan. Bertugas penyelamat polis sebagai. Jawapan dia apa? Ada yang nak jawab? Kita bukan dalam kelas ya. Tapi kalau nak jawab, cuba jawablah. Dalam hati ke sambil tengok. Jadi jawapan dia adalah polis bertugas sebagai penyelamat. Itu jawapan yang betul. Polis bertugas sebagai penyelamat. Okey, ini jawapan yang paling tepat sekali. Baik, apa kata kalau dia jawab penyelamat? Penyelamat dia terbalik je kat sini. Dia tulis penyelamat dulu. Bertugas sebagai polis. Penyelamat bertugas sebagai polis. Okey, ayat ni adalah salah. Tetapi kesalahan dia kat mana? Dekat sini yang salah kedudukannya. Penanda dia akan bagi markah di sini. Yang sempurna dekat sini sahaja sempurna. Maksud sempurna sini bukan keseluruhan ya. Masa bagi markah tu kita tak bagi markah keseluruhan.
kita bagi markah penuh keseluruhan, markah penuh. Tetapi kalau ada dua yang tak sempurna, yang sempurnanya kita akan bagi markah juga. Sebenarnya di sini 4 markah dibagi separuh. Sebenarnya 2 markah di sini diambil dari sini setengah. Jadi dapat 2 markah. Tapi kalau sini dia hanya dapat di sini saja, setengah 1 markah saja. Okey. Macam mana pula kalau dia jawab polis bertugas sebagai, ini berlaku. Ramai yang berlaku. Ada 4 jawapan tapi 3 sahaja dipilih. Satu lagi tertinggal. Bukan sebab tak tahu, sebab cuai. Ini selalu berlaku dalam menjawab soalan PSPKK. Cuai. Sebab tak tulis. Tak ada jawapan kat sini. Jadi jawapan dia dikira 3 ni saja. Jadi kat sini ada 1,5 lah. 1/2 saja markah dia. Ada juga yang jawab polis bertugas sebagai polis. Ada yang berlaku, tak ada jumpa. Polis bertugas sebagai polis. Dan betul lah, polis, kerja dia polis lah. Tak, sebenarnya jawapan dia kena ambil kat atas ni. Sebab polis ada 1, kena jawab 1 je lah. Kalau jawab 2 dah kira salah. Sama ada kita nak salah kat sini ataupun dekat sini. Kalau kita salah di sini, jadi 2 kesalahan. Tapi sebenarnya di sini dah betul. Tapi salah kat sini, ditulis benda yang sama. Okey, ini soalan dia. Jadi jawab yang betul. Okey, yang seterusnya isi tanda baca. Okey, yang ni tak ada masalah. Yang ni kita akan abaikan terus. Kita tak perlu tengoklah. Yang ni senang saja. Kita pergi ke sesuaikan perkataan. Okey, sesuaikan perkataan pun soalan dia lebih kurang. Kita dah tengok pada kesalahan yang Ustaz dah terangkan dekat sini tadi. Sesuaikan di sini. Dia umum. Jadi sesuaikan cara sesuaikan pun sama juga. Ustaz nak tunjukkan cara menjawab saja. Kita pergi terus ke rumikan. Rumikan ni memang susah sikit lah kalau yang Ustaz tengok. Kalau sekiranya datang perkataan-perkataan yang berbentuk kata serapan bahasa Inggeris, kata serapan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris okey lagi, kita boleh eja lazim macam biasa. Tukar-tukar dia punya padanan huruf saja senang. Tapi untuk rumikan, untuk jauhikan kata pinjaman bahasa Arab tu kena betul-betul ulang kaji banyaklah. Nanti Ustaz akan kongsikan kata-perkataan, kata serapan bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris yang dah pernah masuk. Itu mungkin dalam video yang akan datang. Okey, jadi Ustaz tak perlu tunjukkan kat sini ya. Dan yang terakhir sekali, jawab berdasarkan petikan. Okey, yang ni Ustaz beritahu siap-siap. Contoh dalam petikan dia ada ceritakan berkaitan dengan hari penyampaian hadiah ke. Dia pun ceritalah pada hari Isnin 15 hari bulan di sekolah kebangsaan apa-apa, seorang guru besar yang bernama apa-apa telah memberi ucapan, dan macam-macam lah, panjang cerita. Datang soalannya, contohnya soalannya, siapakah nama guru besar? Contohnya, siapakah nama guru besar? Jadi kita kalau boleh, kalau kita jawab terus, contoh nama Ali lah, nama Ali ke nama Ahmad ke, tulis Ahmad, kita jawab Ahmad secara ringkas yang tu. Yang tu sebenarnya boleh, boleh, tapi tak berapa cantik sangatlah saya rasa. Kita tulislah nama guru besar ialah, biar penuhnya tu Ali bin apa-apa, panjang gitu. Okey, itu saja ringkas. Yang lain-lain pun samalah cara jawab dia tu. Okey, Ustaz rasa kita punya perkongsian hari ini, teknik untuk jawab bahagian A. Kita bahagian B, Ustaz akan masuk kemudian, insyaAllah kita akan pergi ke video yang akan datang lah. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang dah subscribe terima kasih, tekan subscribe ke bawah dan share kawan-kawan. Kalau guru buat jadikan PDPR pada murid-murid yang akan menduduki peperiksaan nanti. Okey, Assalamualaikum.